Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sekalian alam serta selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta yang mengikut jejak langkahnya hingga ke hari akhirat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini dengan niat untuk kita mendalami dan mempelajari ilmu Allah. Sejak Al-Quran diturunkan, ianya telah dipelihara dengan begitu rapi. Ramai penghafaz Al-Quran setiap zaman bermula zaman Rasulullah SAW lagi hinggalah ke hari ini. Al-Quran juga dipelihara dalam bentuk tulisan di mana pada peringkat awalnya ramai penulis Al-Quran menghasilkan mushaf dan selepas perkembangan teknologi Al-Quran dihasilkan dalam bentuk percetakan. Semua penjagaan Al-Quran dalam bentuk mushaf dan hafazan menjadi bukti yang kukuh bahawa Al-Quran terpelihara dari segala kesalahan dan juga kekurangan. Ini bertetapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-zikr, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang menjadi petunjuk, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan, keajaibannya tiada henti. Keagungan dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang. Bacalah kerana Allah, kerana ia akan memberikan kamu ganjaran jika kamu membacanya setiap huruf 10 ganjaran. Saya tidak katakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Riwayat Al-Hakim. Jazakallah khair kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati dan kasihi kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Semoga majlis ini diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita malam ini seorang tetamu yang dijemput yang tidak asing lagi di kalangan kita, iaitu Ustaz Zulfadli Aini, untuk mengisi slot kuliah khas malam ini bertajuk Al-Quran Mukjizat Sepanjang Zaman. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk meneruskan penyampaian kuliah kita malam ini bertajuk Al-Quran Mukjizat Sepanjang Zaman. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita belum buka majlis lagi tuan ya? Belum. Kita buka majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. Surah Ibrahim ayat 29. Apa maksud dia? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
meneguhkan orang-orang beriman dengan kata-kata yang teguh. Apa maksud ayat ini, tuan-tuan? Ayat ini disyarahkan oleh hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebut, Nabi SAW menyebut, nazalat fi azabil qabr. Ayat ini diturunkan nak menceritakan tentang siksaan kubur, khusus siksaan kubur. Dalam surah Ibrahim ayat 29. Kalau ayat ni keluar, kita biasa dengar. Kalau biasa kita dengar dalam majlis ilmu menceritakan tentang azab kubur, ayat ini mesti akan diceritakan. Ataupun kita biasa dengar, kalau kita dengar imam baca talqin di perkuburan, tak kira lah, ataupun tazkirah selepas jenazah dikebumikan, kita biasa dengar ayat. Apa maksud tersebut? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman ini dengan kata-kata yang teguh. Sebab apa? Dalam kubur nanti, tuan-tuan, Nabi sebut tadi, nazalat fi azabil qabr. Fayuqalu man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Fayaqul Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi aku adalah Nabi sallallahu alaihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qawluhu yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fid dunya wa fil akhirah. Maknanya apa, tuan-tuan? Bila kita mati, bila kita berpindah alam, bila terputusnya nyawa anak Adam ini, kita berpindah alam daripada alam dunia ke alam barzakh. Kita dimasukkan ke liang lahat itu. Masuk saja kita ke liang lahat, yang akan datang adalah mungkar nakir. Tak kira siapa, tuan-tuan. Tak kira kita orang Islam, orang bukan Islam, mati cara Islam, mati bukan cara Islam, mungkar nakir tetap diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada orang, pada roh tersebut, dan bertanyakan tentang kalimat ini. Lalu kita dengar, tuan-tuan, kan, soalan ni dah bocor 1400 tahun dulu, betul? Kan, 1400 tahun kita dengar ma rabbuka, bukan ma rabbuka, tuan-tuan. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita tahu, kita boleh jawab dengan lisan. Kan, kita boleh jawab Allah Tuhan kita. Dan siapa nabi kamu? Dan kita boleh jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita. Akan tetapi ini bukan permasalahan tentang hafalan soalan-soalan tersebut. Akan tetapi yang akan menjawab jawapan yang ditanyakan oleh Munkar dan Nakir adalah iman kita. Allah menguatkan kata-kata orang yang beriman dengan kata-kata yang teguh. Ini dua perkataan ini. Iaitu dengan iman mereka ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, mereka boleh menjawab Allah itu Tuhan dia. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi mereka. Jadi, tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni, tuan-tuan, kita diuji dengan musibah yang sangat besar. Hari-hari berlaku kematian daripada mangsa COVID ini. Kita, tuan-tuan, kita tak boleh kata sebenarnya COVID ni sangat jahat. Dan kalau kita kata COVID ni sangat jahat, kita tak boleh kata. Sebab apa, tuan-tuan? COVID ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku sekarang ni adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan sekarang, kita kena ambil ibrah. Kita lihat keadaan sekarang yang sangat teruk. Dari segi hubungan manusia yang sangat teruk. Politik dunia yang sangat teruk. Kan? Kehidupan anak-anak kita, kita tengok takut cenderung kepada yang lebih teruk. Jadi kita perlu membuat persediaan. Sebab kematian tu sekarang ni datang dalam keadaan bila-bila masa. Mungkin sekarang tuan-tuan boleh nampak saya pada hari ini, pada malam ni, pada ketika ini. Akan tetapi kita tak tahu besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, mungkin kita tidak diizinkan Allah SWT untuk bertemu. Sebab sekarang ni kita dengar, saya yakin tuan-tuan di kalangan ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat yang dekat sudah berlaku kematian. Dan kita pun dah terkejut. Dah sangat terkejut.
Kerana kematian itu adalah satu tazkirah, peringatan yang paling tuntas untuk kita. Jadi tuan-tuan, apakah persediaan kita untuk kita menghadapi kematian? Dapatkah kita meneguhkan kata-kata kita bila mana Munkar dan Nakir bertanya kepada kita? Sebab yang akan menjawab persoalan itu adalah bukan lidah kita, bukan lisan kita, tuan-tuan. Akan tetapi yang akan menjawab adalah iman kita. Kalau kita meyakini Allah itu Tuhan kita, sebagaimana kita meyakini Allah SWT itu di dunia, Allah itu Tuhan kita, dan Nabi SAW itu Nabi kita, maka insya-Allah bila kita balik pada Allah SWT, bila kita dimasukkan ke liang lahat, ke dalam kubur nanti, insya-Allah Allah akan memberikan kita keteguhan untuk kita menjawab persoalan tersebut. Jadi tuan-tuan, itu sedikit mukadimah lah tuan-tuan tentang kata-kata teguh ini. Sebab saya baru terdengar tazkirah tu tadi, dalam bawa-bawa kereta tadi, saya dengar peringatan tersebut. Sangat menjentik hati saya sebenarnya kan. Dalam keadaan sekarang ni, kita kena buat persediaan yang pelbagai. Mungkin kita bila-bila masa Allah nak tarik kita, nyawa kita, dan ketika itu kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya berhajat sebenarnya pada malam ini, sebelum saya panjangkan lagi kalam, kita sama-sama dapat membaca suratul Mulk. Boleh tuan-tuan? Mungkin tuan-tuan di kalangan kita semua dah menjadi kebiasaan atau amalan untuk baca surah Al-Mulk setiap malam, kerana itu adalah tuntutan kita. Kenapa tuan-tuan, surah Al-Mulk ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna surah fil Quran 30 ayat syafa'at li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Inna surah fil Quran, sesungguhnya surah dalam Al-Quran ni, dalam banyak ayat ni, dalam Al-Quran ini ada lebih kurang dikatakan 6,236 ayat. Tapi dalam hadis ni Nabi khususkan ada 30 ayat yang mana apabila kita mengamalkan dia, kita membacanya, maka kita akan diberi pertolongan di hari akhirat kelak. Surah ini adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala dan jaminan Nabi SAW. Tuan-tuan, agak-agak bila kita berpindah alam nanti ke alam barzah dan kita berpindah ke alam akhirat, siapakah yang akan kita minta bantuan nanti? Bagaimana dengan amal-amal kita? Mungkin kita rasa banyak sangat kekurangan kita, banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika itu mana kita mengharapkan pertolongan daripada pelbagai pelusuk untuk membantu kita ni. Jadi tuan-tuan, di dunia inilah sebelum kita berpindah alam, sebelum Allah panggil kita balik, kita buat persediaan, tuan-tuan. Ini antara yang disarankan oleh Nabi SAW untuk kita membaca suratul Mulk. Suratul Mulk. Jadi jadikan amalan. 30 ayat saja tuan-tuan. 30 ayat saja. Da'imah Saudi menyebut surah Al-Mulk ini lebih baik kita menghafal dia. Kita menghafal suratul Mulk. Tak susah tuan-tuan untuk menghafal Quran ni. Boleh tuan-tuan? Tak susah sebenarnya. Sebab apa Allah SWT menyebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami permudahkan Al-Quran untuk orang tua, orang muda, perempuan, semua belaka boleh menghafal dia, tiada alasan. Sebab Al-Quran ini memang Allah janji ia mudah untuk kita membacanya dan mudah untuk kita menghafalnya. Jadi kita perlukan sedikit kudrat kita, usaha kita untuk kita cuba menghafal, tuan-tuan. Satu hari satu ayat cukup, tak apa. Kan? Cukup sebulan insya-Allah kita dah complete surah Al-Mulk. Kita boleh baca dengan baik, kita boleh baca dengan tartil, dengan tajuk yang cantik, dan seterusnya kita mengamalkan Al-Quran surah Al-Mulk ini, insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan, kita sama-sama membaca surah Al-Mulk
Untuk terlebih dahulu, mungkin saya baca dan tuan-tuan sama-sama ikutlah. Kita baca serentaklah. Surah Al-Mulk berada di juzuk 29. Awal juzuk 29. Muka surat 562. 562. Tuan-tuan boleh buka mushaf untuk kita sama-sama membaca. Ya boleh insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serentak tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun tuan-tuan boleh tutup mic. Mungkin suara saya saja yang didengari. Dan tuan-tuan boleh ikutlah. Sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jazakumullah khair tuan-tuan. Sama-sama dapat membacakan surah Al-Mulk. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Apa maksud dia? Barang siapa yang membacakan Al-Quran satu huruf daripada Al-Quran, maka dia untuk satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan tersebut digandakan 10 pahala, tuan-tuan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi berkata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Tuan-tuan, kita baca alif lam mim saja, tuan-tuan, kita dah dapat 30 pahala di situ. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat baca surah Al-Mulk pada malam ini, dan kita rasa kita pun tak larang nak kira berapa yang kita dapat. Tapi mudah-mudahan bacaan Al-Mulk kita pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang banyak. Jadi sebenarnya begitu mudah untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak amalan-amalan disebutkan oleh Nabi, dan kita rasa amalan-amalan tersebut sangat mudah untuk kita lakukan, tapi sebenarnya kita sukar untuk melakukan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang begitu banyak ini supaya memberikan galakan kita kepada kita untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai sebanyak-banyaknya pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermaksud kita bila kita berkira-kira pahala itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan maksud kita nak berkira amal tersebut. Akan tetapi Allah nak bagi itu sebab kerana kesungguhan kita. Kerana kita ni hamba dan Allah tu Tuhan, Allah nak bagi kepada kita. Jadi tuan-tuan, salah satu caranya untuk kita memperbanyakkan pahala kita dalam keadaan sekarang ni, kita keterbatasan untuk kita beramal ibadah di luar, atau kita nak pergi ke masjid pun kita tak mampu nak pergi sekarang ni, yang mendapat giliran pun kan bukan selalu dapat. Kalau AJK insya-Allah boleh dapat kan, tapi kalau yang kita biasa-biasa ni mungkin susah nak dapat. Tapi di rumah ni pun kita boleh memperoleh banyak pahala dengan salah satunya cara kita banyakkan membaca Al-Quran. Ini dia cara itu, tuan-tuan. Sebab bila kata Nabi sebut hadis tersebut, maka kita pegang dan kita yakin insya-Allah kita baca, Allah bagi pahala. Okey, baik tuan-tuan. Tajuk pada malam ini adalah tentang mukjizat, yang mana diberi tajuk ni oleh Abang Rizwan pada saya ni. Mukjizat sepanjang zaman. Okey, baik. Mukjizat. Kita tahu apa itu mukjizat, tuan-tuan? Sebelum kita menceritakan tentang Al-Quran, Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Kita kena tahu apa itu mukjizat. Mukjizat dalam Al-Quran tidak disebutkan perkataan mukjizat. Akan tetapi bila disebutkan tentang mukjizat itu ditukarkan kepada ayat-ayat. Wa min ayatihi burhan. Ia tidak disebutkan mukjizat secara khusus. Mukjizat yang mana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kelebihan, perkara luar biasa yang hanya berlaku atas makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, khusus untuk para nabi. Dan dia berbeza dengan karamah. Karamah dikurniakan kepada wali Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi mukjizat hanya dikurniakan kepada Rasulullah kepada nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa nabi yang dikurniakan mukjizat kan selain Nabi Muhammad SAW. Yang tu saya tak nak ceritalah.
Tapi cerita kat sini Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar dan paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Fatir, sekejap tuan-tuan. Dalam ayat 29 surah Al-Fatir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Apa maksud dia tuan-tuan? Sesungguhnya orang-orang yang membacakan kitab Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membacakan kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka memberi bersedekah daripada apa yang dikurniakan ke atas mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tiada tolak bandingnya. Ini kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada 3 perkara tuan-tuan. Yang pertama, orang-orang yang membacakan kitab-kitab Allah. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyusun membaca kitab Allah iaitu Al-Quran ini yang pertama tuan-tuan. Betapa tingginya kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Orang yang meninggikan mukjizat Al-Quran ini. Betapa besarnya pahala orang yang sentiasa mendampingi Al-Quran di sisinya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang tersebut. Insya-Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, bila kita membicarakan tentang Al-Quran, kita kena fikir sesuatu iaitu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam cerita tentang interaksi dengan Al-Quran ini disebutkan dalam satu kitab, Adab fi Hamalatul Quran, yang saya belajar dulu di Mesir, iaitu adab bagaimana kita mendampingi Al-Quran. Kalau kita terjemah adab fi Hamalatul Quran, iaitu adab orang hamil. Hamil ni orang yang kandung kan? Hamil orang yang mengandung kan? Tapi adab Hamalatul Quran bermaksud adab orang yang bersamanya membawa Al-Quran ini. Jadi, cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, ulama kata ada 3 perkara. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, caranya adalah dengan kita membaca Al-Quran. Sekadar kita membaca Al-Quran. Okey? Yang kedua, qiraah, ya. Yang pertama adalah qiraah, kita membaca Al-Quran. Iaitu kita belajar Al-Quran, belajar hukum-hukum tajwid Al-Quran, kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik. Itu tingkatan pertama berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua adalah kita tilawah Al-Quran. Mungkin kita rasa tilawah itu sama dengan baca. Takkan, tetapi tilawah ini berbeza tuan-tuan. Yang mana tilawah ini kita baca Al-Quran itu dengan baik, dengan tartil, dengan tajwid. Kemudian seterusnya kita pergi ke tafsir. Kita memahami isi kandungan Al-Quran. Kita faham apa yang kita bacakan ayat tersebut. Dan seterusnya kita mentadabbur Al-Quran. Iaitu kita menghayati, kita mengkaji setiap isi Al-Quran tersebut. Apa yang nak disampaikan oleh Allah SWT, kita kena faham. Kita kena ada sampai tahap tingkatan itu kita belajar Quran tuan-tuan. Sebab belajar Al-Quran ini bukan terhenti sekadar kita membaca Al-Quran, akan tetapi kita kena lebih dalam lagi. Kita kena ada niat untuk kita sampai, sebab ilmu Al-Quran ini sangat luas. Bukan tidak terhad kepada hanya sekadar kita membaca sahaja. Kan? Akan tetapi walau bagaimanapun
Jika Allah mengizinkan kita untuk kita hanya membaca saja, kita juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ada kawan saya seorang yang hebat, seorang yang masa di Shubra dulu, di Mesir dulu, pelajar yang paling cemerlang lah di Shubra ketika itu. Dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu Al-Quran ni. Untuk talaki baca Al-Quran sahaja dengan qiraat dia mengambil masa 4 tahun. 4 tahun sahaja untuk membaca Al-Quran. Itu dia buat persediaan dah. Sebelum dia nak pergi Mesir tu, dia dah pandai baca. Tapi dia nak mendalami ilmu pembacaan Al-Quran tu, dia ambil masa 4 tahun, tuan. Dan dia tidak pernah putus asa, dan Alhamdulillah sekarang ni dia balik ke Malaysia, dia menjadi orang yang hebat di bidang Al-Quran. InsyaAllah mungkin satu masa nanti saya boleh cadangkanlah untuk dia beri penyampaian dalam grup ni, insyaAllah. Boleh Tuan Pengerusi? InsyaAllah. Okey, baik. Okey. Yang pertama adalah kita mendalami Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Jangan pernah rasa kita pernah bosan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran inilah penyelamat kita di akhirat kelak. Sebab apa dalam hadis Nabi SAW menyebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kamu akan Al-Quran. Kerana dengan apabila kita membaca Al-Quran ini, maka dia akan datang di hari akhirat kelak menjadi syafaat, menjadi peguam untuk kita di akhirat kelak. Orang yang bersama dengan Al-Quran, dia akan mendapat pertolongan ini. Akan tetapi orang, bagaimanapun orang yang tidak mendekati Al-Quran, orang yang tidak mengenali Al-Quran, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, maka dia tidak akan mendapat syafaat tersebut. Jadi tuan-tuan, ini yang kita harapkan tuan-tuan. Mungkin kita rasa apabila kita membaca Al-Quran, mungkin kita tak rasa seronok. Kan? Sebab apa kita tak rasa seronok bila baca Quran? Sebab kita tak faham mungkin. Akan tetapi kita jangan putus asa untuk bila kita baca Quran itu kita memahami Al-Quran. Sekurang-kurangnya bila kita baca Al-Quran, dalam solat kita tuan-tuan, kita cuba memahami bacaan dalam solat kita. Kan? Bila kita baca Al-Quran dalam solat kita ni, bila kita faham, maka kita akan lahir kekhusyukan, maka kita akan mendapat keseronokan bila kita melakukan solat itu. Jadi betapa sangat pentingnya untuk kita memahami Al-Quran, tuan-tuan. Pelan-pelan. Mula-mula kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran. Kita faham Al-Quran, kita baca betul-betul, kita belajar dengan tartil, kita belajar hukum tajwid dia. InsyaAllah kita akan seronok mendekati Al-Quran. Sebab banyak lagi ilmu Al-Quran yang kita nak pelajari, tuan-tuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, dan seterusnya, untuk Al-Quran ni juga tuan-tuan, kita kena mewujudkan suasana Al-Quran di kalangan keluarga kita. Kita kena wujudkan suasana Al-Quran dalam keluarga kita. Kita ajak anak-anak kita. Kita ajak isteri-isteri kita untuk sama-sama mempelajari Al-Quran. Supaya mereka tidak ketinggalan dengan Al-Quran. Supaya mereka tidak asing dengan Al-Quran. Sebab tuan-tuan sekarang ni, realitinya sekarang tuan-tuan, bila kita tanya pada anak-anak muda, anak-anak kecil kita, hatta yang dewasa pun, ataupun yang telah berumur pun, bila kita tanya apa itu Al-Quran, mereka kata Al-Quran itu adalah Yasin. Sedangkan Al-Quran ini sangat banyak surah dia dan sangat banyak ayat dia. Tapi masyarakat kita, realiti pada hari ini hanya mengenali Al-Quran itu adalah Yasin. Dan ketika mana mereka membaca Yasin ini? Ketika berlakunya kematian. Itu pun tak boleh nak baca sendiri, tuan-tuan. Kadang-kadang kita terpaksa jemput ustaz untuk baca Yasin dan tahlil. Tak ada masalah itu. Akan tetapi, biarlah, contohnya kalau di kalangan ahli keluarga kita berlaku kematian di kalangan ahli keluarga kita, ibu ayah kita mati, sepatutnya kita sebagai anak, kita ialah lebih terkedepan untuk membaca Al-Quran kepada mereka. Sebab tuan-tuan, saya pernah sebut dalam satu hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas.
Sadaqatun jariyah yang pertama. Yang kedua, al-ilmu yunfa'u bih. Dan yang ketiga, al-waladun salih yad'u lah. Kita mengharapkan tiga perkara ini. Bila kita mati, maka terputus segala urusan dunia atas seseorang itu kecuali tiga perkara yang kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sedekah jariah kita. Sedekah jariah kita. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat yang kita beri masa di dunia itu, yang kita beri kepada orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain tersebut. Dan yang ketiga adalah waladun salih yad'u lah. Anak-anak soleh yang mendoakan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila mana kita dalam berkeluarga ni, kita kena ambil peluang untuk kita mengajar ahli keluarga kita tentang Al-Quran. Kena ambil peluang, mesti wajib, kena wajib semua ahli keluarga kita untuk mempelajari Al-Quran. Jangan terkecuali sedikit pun. Kalau dulu tuan-tuan, masa saya di sekolah rendah dulu kan, saya sendiri rasalah, kawan-kawan kan, mungkin pendedahan tentang sekolah agama ni kurang. Tapi alhamdulillah keluarga saya, mak ayah saya sangat faham dan sangat suka saya sekolah agama. Kan? Jadi kalau dulu ibu bapa lebih pentingkan sekolah kebangsaan daripada sekolah agama ni, tuan-tuan. Kan? Kalau kata sekolah kebangsaan tak pergi kena marah kan. Kalau sekolah agama kalau tak pergi tak apa. Kalau nak ponteng pun tak apa. Akan tetapi sebenarnya itulah satu kerugian. Kan? Bila mana kita sebagai ibu bapa mementingkan ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Jadi tuan-tuan, yang mana kita berkeluarga, kita ambil peluang untuk kita mendidik keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita dalam ilmu agama ni, khususnya ilmu Al-Quran. Jangan tinggalkan. Sebab kita kena didik anak kita tentang ilmu Al-Quran. Bagi mereka pandai baca Al-Quran. Mesti. Sebab mana bila kita mati nanti, tuan-tuan, apa yang kita impikan bila kita mati nanti, mereka inilah yang pandai menguruskan jenazah kita. Mereka inilah yang pandai membacakan Al-Quran untuk kita. Selama mana mereka membaca Al-Quran, mereka pandai baca Quran, bila kita dah mati, tuan-tuan, mereka baca Quran dan mereka niatkan khusus untuk kita, selama itu kita akan memperolehi pahala. Ini yang dimasukkan dalam hadis al-waladun salih yad'u lah. Khusus untuk orang yang ada anak dan anak ni mendoakan mereka sampailah mereka mati. Sangat penting, tuan-tuan, untuk kita memberikan pendidikan Al-Quran ni kepada anak-anak. Sebab ilmu Al-Quran ni bukan terhad kepada bacaan saja, akan tapi luas, sangat luas. Okey. Okey tuan-tuan. Ada tiga tingkatan, tiga perkara untuk golongan ahli Al-Quran ni. Disebutkan yang pertama, golongan pertama yang hanya mampu membaca sahaja. Yang kedua, membaca dan boleh memahami Al-Quran. Dan yang ketiga, dia boleh semua. Dia boleh baca dengan baik, dia boleh faham Al-Quran itu dengan baik, dan sehingga dia boleh beramal dengan Al-Quran itu dengan baik. Ini sebenarnya yang kita nak dalam pembacaan Al-Quran atau pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kita nak Al-Quran itu memberi kesan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Al-Quran ini adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah buku manual kita, tuan-tuan. Manual kehidupan kita, tuan-tuan. Kalau contohnya kalau kita beli kereta, satu kereta yang mahal, kereta yang besar, mesti kita nak kaji manual buku kereta tersebut. Macam mana nak buka pintu, macam mana nak start enjin, macam mana nak repair kalau ada kerosakan. Kita ikut buku manual tersebut. Tapi dalam kehidupan kita, buku manual kita apa, tuan-tuan? Inilah buku manual kita, Al-Quran. Sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mati. Jadi kita tak boleh tinggalkan, tuan-tuan. Kita baca, kita faham dan terusnya kita mengamalkan Al-Quran. Okey. Okey, jelaskan, tuan-tuan. Setakat ni boleh ya? Setakat ni boleh, Abang Rizwan? Okey ya? Okey, baik. Okey, baik, tuan-tuan. Saya rasa mungkin setakat ini dulu sahaja, insya-Allah, untuk kuliah kita pada malam ini. Jika ada persoalan boleh ajukan, insya-Allah, tuan-tuan.
kita boleh bincang tentang Al-Quran, insya-Allah. Ada persoalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, untuk Al-Quran ni sebab dia ada juga yang bila kita membaca Al-Quran ni dan dicela oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi boleh Ustaz uraikan? Okey, kita pernah dengar Pembacaan tentang perkara tersebut yang mana orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu mencelanya balik. Maksudnya dia lebih khusus kepada orang yang menghafal Al-Quran. Dalam interaksi Al-Quran yang tahap pertama tadi saya sebut, orang yang membaca Al-Quran, yang kedua orang yang tilawah Al-Quran, dan yang ketiga adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ini tahap yang paling tinggi untuk kategori orang yang berkaitan dengan Al-Quran inilah. Kategori itu orang penghafaz Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia memahami Al-Quran. Dan seterusnya, sepatutnya dan dia wajib bagi dia untuk mengamalkan Al-Quran. Akan tetapi apa yang dibaca, apa yang dia faham dan apa yang dia pelajari, dia tidak praktikkan amalan tersebut. Maka ini yang dimaksudkan Al-Quran mencela orang tersebut. Iaitu dia baca Al-Quran, akan tetapi dia membuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak hirau. Perkara ini berlaku masa saya belajar dulu. Saya tak nak sebutlah siapa, tapi masa tempat saya belajar dulu, saya sangat sedihlah. Berlaku di kalangan ahli Quran, yang mana dia seorang yang sangat ingat Al-Quran, sangat yang kuat hafazannya, kuat ingatannya dengan Al-Quran, tetapi kalau dengar kehidupan dia tu sangat teruk, sehingga ke tahap berzina pun ada. Na'udzubillah. Tapi benda ni benar-benar berlaku. Dan bukan fitnah, tapi dia benar-benar berlaku. Na'udzubillah min zalik. Kita tak nak jadi seperti itu. Kan? Kita nak bila kita belajar Al-Quran, kita menghayati Al-Quran, kita nak ambil betul-betul Al-Quran tersebut. Itu yang dimaksudkannya, Marilah. InsyaAllah. Ustaz, ada persoalan lagi, Tuan? Saya tanya satu soalan boleh Ustaz? Boleh. Okey, tadi pada awal tadi saya ada sebut satu hadis lah, saya ambil daripada satu hadis riwayat daripada Mufti punya page lah. Dia mengatakan bahawa Al-Quran ni telah dijaga rapi lah kan, dan dia masih kekal bagaimana yang telah dibawa daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi macam mana kitab-kitab yang telah diturunkan pada Nabi Isa contohnya, macam Bible dan juga Taurat pada Nabi Musa, tapi pada hari ini dia tak berkekalan seperti mana Al-Quran. Dekat mana yang kesilapan yang telah terjadi sepanjang perjalanan untuk sampai ke hari ini? Okey, baik. Berat soalan ni, Tuan Ashraf. Okey, baik. Kalau kita nak sebut di mana kesilapan kitab-kitab Samawi yang sebelum ni, kita tak boleh nak kata kesilapan. Sebab ini adalah penyusunan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Akan tetapi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW, mujizat yang diturunkan kepada Nabi SAW, ini adalah kitab yang terakhir. Dan dia merangkumi keseluruhan dalam kehidupan kita. Sebab Al-Quran ini menceritakan kisah-kisah dulu. Kayak saya pernah sebut sebenarnya, Al-Quran terbagi pada 3 perkara. Yang pertama tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, menceritakan tentang tumbuh-tumbuhan, tentang haiwan-haiwan, al-fil, gajah, al-ankabut, labah, an-naml, semut, kan? Kalau buah-buah, apa buah? Watin wa zaitun, kan? Semua komplit. Diceritakan kisah-kisah makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan kisah para nabi, bagaimana nabi yang terdahulu. Kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, semua diceritakan. Sebagian-sebagian nabi lah, bukan semualah. Sebagian-sebagian nabi. Dan yang ketiga, tentang hukum hakam. Jadi Al-Quran ini diturunkan adalah kitab yang terakhir.
dan diturunkan kepada Nabi yang terakhir. Inilah kitab yang sempurna, mukjizat yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan terpelihara sehingga hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini kami turunkan dia. Kitab Al-Quran yang kami turunkan, kami pelihara dia. Kami pelihara. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memelihara. Allah yang turunkan Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terpelihara sehingga hari kiamat. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran ini? Allah memelihara Al-Quran ini di hati-hati manusia. Itu sebab kita tahu adanya hafizul Quran, hufazul Quran. Orang yang menghafal Quran, mereka inilah yang menjaga Al-Quran. Andai kata Al-Quran ini dibakar, sekarang ni, andai kata Al-Quran ini dibakar secara keseluruhan dia, kan? Pemimpin mengumpul Al-Quran yang ada di dunia ni bakar, akan tetapi dia terlupa yang bahawa Al-Quran ini berada di hati-hati manusia, di hati-hati orang beriman. Itu yang dimaksudkan Allah memelihara Al-Quran tersebut. Kalau kita nak katakan kekurangannya di mana, sebab apa kitab-kitab itu diturun, kitab-kitab Nabi lain, kitab Samawi diturun kepada kaum dan kepada mereka, khusus pada kaum mereka. Akan tetapi Al-Quran ni kepada seluruh umat manusia. Diturunkan kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi kitab lain diturunkan kepada khusus pada kaum mereka sahaja. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya Tuan Ashraf? InsyaAllah, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Rasa ada lagi tu nak tanya. Boleh Tuan, tanya Tuan. Zain tu macam nak bertanya. Muka curious. Saya kalau saya lebih seronok berinteraksi dengan persoalan supaya saya boleh jawab. Okey Ustaz. Ustaz mungkin boleh cerita sikit macam mana sebab Al-Quran tu sendiri dia turun berperingkat-peringkat. So even dalam satu surah pun dia bukan datang semua satu surah lah. So dia actually dia dikumpulkan dan dijadikan satu surah. So boleh Ustaz terangkan macam mana saya banyak okey ni pengumpulan ni daripada zaman Uthman. Actually sebenarnya betul. So macam mana dia daripada Umar Al-Khattab sudah dikumpulkan. Sudah mula dikumpulkan. Macam mana pengumpulan tu dan dia assign dekat surah-surah tu lah. Sebab satu surah dia ada banyak cerita, macam An-Nahl pun ada banyak dia bukan cerita ada banyak cerita lah dalam satu surah tu. Betul. Okey baik Abang Zain. Tentang sejarah penurunan Al-Quran ni, saya rasa kena buat satu slot khusus. Satu sesi. Apa saya nak cerita daripada awal. Sebab saya pun ada kekurangan, tak ingat sangat cerita dia. Tapi kita nak cerita by step tu supaya kita faham bagaimana Al-Quran ini diturunkan dan bagaimana penurunan Al-Quran atau wahyu. Sebab Al-Quran ini tidak turun sekali terus pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sedikit diturunkan berdasarkan satu peristiwa, kan, berlaku berdasarkan satu persoalan yang mana timbul, yang pernah mana Al-Quran ini tidak turun dalam waktu yang tempoh yang panjang. Dalam tempoh tak silap saya 15 hari Al-Quran tidak diturunkan. Ketika itu Nabi sangat sedih. Yang mana ketika itu Abu Jahal mengkritik Nabi, dia kata, takkan ini saja wahyu diturunkan? Cukuplah ni, Tuhan kau dah meninggalkan kau. Dia kata kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat sedih. Lalu turunnya surah Ad-Duha, Wad-Duha wal-Laili idza. InsyaAllah nanti Abang Zain kita buat satu slot, kita cerita tentang sejarah penurunan Al-Quran. InsyaAllah. Ustaz, kalau Ustaz tak Ustaz berkelapangan kan, yang tadi Ustaz ada mention pasal pembukuan tu bermula pada Saidina Umar. Mungkin Ustaz boleh huraikan sikit peristiwa pembukuan tu. Okey. Pada selepas kewafatan Nabi SAW, pada zaman Nabi SAW, Nabi ada penulis-penulis dia. Okay. Tapi ketika itu ramailah yang Nabi lantik. Nama yang Nabi di kalangan sahabat-sahabat yang menulis. Dan mereka sahabat-sahabat ni ada yang terus menghafal apa yang Nabi. Dan kepada ketika itu hanya Nabi SAW, ketika Nabi hidup, Nabi SAW tahu susunan. Lepas ni surah apa, lepas ni ayat apa, lepas ni ayat apa. Nabi tahu dan Nabi turunkan pada para sahabat. Itu sebab sahabat ada yang hafal hadis, kan, hafal Quran. Tapi ada Nabi pilih tertentu siapa yang nak untuk menghafal Al-Quran ini.
Kan? Pada Nabi, lepas Nabi wafat, Nabi SAW wafat, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat-sahabat yang memberi arahan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebab setelah itu berlaku peperangan kan, antara ada khilaf antara sahabat-sahabat, ada yang tak bersetuju dengan Abu Bakar apa semua kan. Jadi ada sahabat yang mengatakan supaya Al-Quran ini dibukukan. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq dia takut membuat satu bid'ah kan. Jadi pada zaman Abu Bakar ini tidak berlakunya pembukuan Al-Quran lagi. Tapi Al-Quran itulah dah mula ditulis di pelapah-pelapah tamar ketika itu. Di batu-batu, di daun-daun kering kan. Sahabat-sahabat yang menghafal Quran, mereka tulis. Bagaimana penulisan Al-Quran ketika itu kita tak tahu. Bagaimana bentuk tapi ada. Sebab ketika itu tiada titik, tiada baris. Pada awal Al-Quran ni tiada titik dan tiada baris. Itu sebab tuan-tuan Al-Quran sekarang ni dah cukup komplit untuk kita sebenarnya. Sebenarnya untuk kita ni dah tak ada alasan untuk kita tak baca Al-Quran. Sebab kita dah dipermudahkan segala serba-serbi tentang Al-Quran. Cetakan dah berpuluh-puluh kali cetakan untuk memperbaiki Al-Quran. Orang kata baca Quran ni tak tahu nak berhenti kat mana, nak mula kat mana, betul? Sekarang ni dah macam-macam, ada Quran waqaf, tidak. Ulama dah mudahkan. Para asatizah dah mudahkan buat Quran khusus. Kat mana kita nak berhenti dan kat mana kita nak ambil balik. Tapi sekarang pun masih lagi orang sukar untuk membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang berada di hadapan saya ni yang mana Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk kita bersama dengan Al-Quran. Dan saya pohon tuan-tuan untuk tidak putus asa dan mudah-mudahan kita terus istiqamah dalam Al-Quran. Okay, dan seterusnya pada zaman Osman bin Affan kan, dan seterusnya tabi'in dan seterusnya lah. InsyaAllah nanti satu masa saya akan ceritakan tentang penurunan dan pembukuan Al-Quran ini insyaAllah. Okay. Sebab cerita dia sangat detail lah. Berlaku peperangan, berapa puluh ribu syuhada yang mati ada kan, yang mana ketika itu ilmu-ilmu dah dibakar ketika perang macam mana kan, Allah. Tapi Al-Quran itu masih dipelihara sehingga ke hari ini. Apa yang kita dapat sampai pada hari ini, dia tak pernah diubah suai dan tak pernah ditokok tambah. Sebab apa? Allah SWT janji dalam Quran yang sebut ayat tadi, walaqad wa inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran iaitu Allah dan kamilah yang memelihara. Insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan lagi tuan-tuan? Ada match badminton ke malam ni tuan-tuan? Pukul apa tu match? Tanya Izzat tu, result dia apa. Dia tengah tengok tu. Waktu kuliah dia tengah tengok ni. Mata dia tengok sebelah. Dengar. Menang okay, tuan-tuan. Saya teringat Malaysia menang. Ya? Gangsa. Oh, gangsa. Campak dia habis sebelum kuliah. Tanya Izzat. Okey tuan-tuan, saya ingat satu ilmu dulu masa saya belajar di Mesir dulu tuan-tuan. Ilmu i'jazul Quran. I'jaz dari perkataan mukjizat juga. Yang mana ilmu i'jazul Quran ni sangat seronok bila kita belajar. Dia lebih detail tentang Al-Quran. Okey, contohnya wording dalam Al-Quran perkataan dalam Al-Quran. Contoh perkataan al-hayah dengan al-mulk ada 145, jumlah dia sama. Dan syaitan dengan malaikat jumlah dia 88 sama. 88 malaikat, 88 syaitan. Dalam Quran semua detail. Sehingga dikirakan berapa huruf sehingga akhir ayat tu berapa juta ayat. Perkataan huruf ada. Kan? Sampai kira berapa titik dikira. Itu i'jazul Quran. Itu ada wording Al-Quran ni ada yang sama, jumlah dia sama. Ada yang dilipat kali ganda. Saya bagi contoh tentang jaza, perkataan jaza. Jaza ini ganjaran ya. Kalau kita biasa dengar perkataan dalam Quran, kita baca jaza'an bima kanu ya'malun. Mereka diberi ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Ya, dalam Quran Allah SWT jaza'an bima kanu ya'malun. Jaza ini adalah ganjaran.
ganjaran dia ada lebih kurang dalam 117 ayat, 117 dalam Al-Quran perkataan itu jazak, iaitu ganjaran. Dia punya pairing dia adalah maghfirah, iaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah ni digandakan dua, iaitu dia jadi 234 nah. 234. Sehingga ulama membahaskan perkataan jazak dengan maghfirah ni dimaksudkannya di sini keampunan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada ganjaran yang Allah nak bagi. Bermaksudnya Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengampun. Bila kita melakukan dosa, maksiatan, manusia melakukan kemaksiatan. Biasalah manusia, kita seorang yang lupa melakukan maksiat kepada Allah SWT. Akan tetapi keampunan Allah mengatasi daripada ganjaran yang Allah nak bagi. Sehingga tahap itu ya diceritakan. Dan bila datang kesusahan kepada kita, Allah uji kita dengan ujian yang berat. Kita baca dalam surah apa? Saya buka balik surah apa? Inna ma'al usri yusra. Surah apa tuan-tuan? Juzuk 30. Alam nashrah. Surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Ulama mengkaji perkataan usri dengan yusra ni. Usri ada berapa perkataan? Usri maksudnya kesusahan, kepayahan, usri. Kan? Fa inna ma'al, sesungguhnya setiap kepayahan atau kesusahan itu pasti ada kemudahan. Itu maksud ayat tersebut. Perkataan usri dalam Al-Quran ada 12. Dan yusra, iaitu perkataan kemudahan, ada 36 ayat, 3 kali ganda. Jadi tuan-tuan, nak menunjuk kat sini ulama mengatakan bahawa di sebalik ujian yang Allah turunkan yang sedikit itu, akan tetapi kemudahan Allah bagi lebih banyak kepada kita. Sehingga tahap itu tentang ilmu ijazul Quran. Saya seronok belajar ijazul Quran bila Syekh menerangkan tentang ijazul Quran ni, tentang mukjizat Al-Quran ni, perkara yang ajaib. Dari segi perkataan dia, kira setiap hari ada berapa perkataan ni dalam Quran. Kita kira seronok, jadi seronok bila kita nak belajar. Apa maksud dia? Jadi seronok nak belajar. Tapi saya nak menyampaikan ilmu ijaz ni perlu ahli dia lah. Perlu orang yang mahir lah tentang mukjizat Al-Quran ni. Wallahu alam. Ada persoalan lagi tuan-tuan? Saya minta maaf lah tuan-tuan atas kekurangan. Tak berapa pandai nak bagi kuliah sebenarnya tuan-tuan. Tak apa, okey lah tu Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya sikit boleh? Sila tuan. Boleh. Ya, saya nampakkan video sikit lah. Mengenai inilah tadi yang pembukuan Al-Quran tu, saya nak tanya mengenai penyusunan surah dalam Al-Quran tu lah. Sebab kalau kita tengok surah yang first reveal pada Nabi Muhammad SAW, surah Al-A'la, tapi opening surah tu surah Al-Fatihah. So saya nak tanya, penyusunan surah tu bukan based on chronological order, tapi Nabi yang berdasarkan Nabi yang susun kan. So adakah secret behind penyusunan tu atau apa-apa yang kita boleh faham lah kenapa contoh Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, kalau Ustaz boleh explain lah. Terima kasih. Penyusunan Al-Quran ni memang kita tahu yang susun Al-Quran ni bukan para sahabat. Bukan kata lepas kewafatan Nabi, sahabat-sahabat yang menyusun Al-Quran, tidak. Lepas pembukuan Al-Quran, Al-Quran dibukukan, dihimpunkan, para sahabat merujuk daripada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW yang menyusun Al-Quran. Di sebalik rahsia penyusunan Al-Quran ni, kita kena kaji lagi lah. Saya kena buka balik kitab. Ada tak rahsia dia? Akan tetapi setakat ilmu yang saya tahu, memang Al-Quran ni disusun oleh Nabi SAW, bukan oleh para sahabat maupun para tabi'in. Akan tetapi disusun oleh Nabi SAW. Nabi kata, okey, surah ni susun di depan. Apa nama surah ni? Sebab Al-Quran memang totally turun kepada Nabi SAW dan terus kepada para sahabat yang mendengar ketika itu. Jadi tuan, nak cerita rahsia dia tu,
Kita kena cuba buka lah. Mungkin ada pendapat ulama, kan, mungkin ada pendapat ulama di sana, tapi ada juga ulama yang menyerahkan urusan ini kepada Allah SWT lah. Allahu a'lam. Betul. Yalah macam kita sebut, kita dengar Iqra ayat yang pertama kan, tapi berada di surah Al-Alaq kan. Tapi kenapa tak disusun awal kan? Wallahu a'lam. Nanti kita cuba kajilah insya-Allah. Minta maaf atas keterbatasan ilmu tu. Kita cuba kaji insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Ada lagi soalan ke? Okey, kalau tak ada soalan, alhamdulillah sampai kita ke penghujung kuliah kita pada malam ini. Jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Zulfadli Aini kerana meluangkan masa dengan penduduk Elmina Green ini bagi menyampaikan ilmu yang bermakna bagi kami. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga sentiasa. Amin. Sebelum kita menutup majlis, mari kita menadah tangan berdoa kepada Allah bagi memohon keberkatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Jadi saya jemput Ustaz untuk memimpin doa kita. Na'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Saya sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah Ustaz. Terima Jazakallah, kasih Ustaz. banyak. Maaf atas kekurangan insya-Allah. Tak apa Ustaz. Insya-Allah. Terima kasih.